إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Mengurusi imam dan kita puasa surau. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertamanya, alhamdulillah, tuan-tuan telah sama-sama di kesempatan yang Allah Ta'ala beri kepada kita pada petang ini. Pada malam ini, tuan-tuan, kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas keizinannya, taufik dan hidayahnya juga. Alhamdulillah kita dikumpulkan, kita diizinkan untuk sama-sama menunaikan salat maghrib berjemaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima salat yang kita laksanakan itu, insya-Allah. Kita husnuzan, kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala bahawa Allah akan menerimanya. Allah akan menerima segala perkara-perkara baik yang kita buat itu, insya-Allah, tuan-tuan, untuk kita nak bawa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala besok. Kemudian tuan-tuan, kita juga bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ini. Tuan-tuan, kita sekali lagi diizinkan, dipertemukan oleh Allah dalam majlis ilmu ini, dalam usaha kita untuk tidak lain dan tidak bukan, tuan-tuan, untuk mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu nikmat yang lebih besar daripada itu kecuali, tuan-tuan, rahmat yang paling hebat apabila kita mendapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya kita dibawa masuk ke dalam syurga Allah, insya-Allah. Memang mudah untuk kita melafazkan mencari redha Allah ini, tuan-tuan. Cumanya terkadang-kadang dalam kita mengharungi hidup-hidup kita seharian ini, terkadang-kadang, tuan-tuan, secara sengaja maupun tak sengaja, kadang-kadang kita terlanggar, kita melanggar, kita dilanggar dengan perkara-perkara yang kadang-kadang termasuk dalam perkara-perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dengan rahmat dan kasih sayang Allah, Allah tidak pernah pun memberikan ataupun membalas segala-galanya itu dengan sesuatu yang tidak baik kepada kita. Justru itu, tuan-tuan, di kesempatan yang Allah Ta'ala berilah sikit ruang dan peluang yang Allah Ta'ala beri kepada kita, tuan-tuan, marilah sama-sama kita menggunakan ianya sebaik mungkin untuk kita mencari seberapa banyak, tuan-tuan, untuk kita menambah barangkali kefahaman kita, insya-Allah, menambah ilmu, menambah pengetahuan, dan insya-Allah menambah ilmu sekurang-kurangnya dalam masa yang singkat. Tuan-tuan, saban hari, saban malam tuan-tuan datang untuk meraihkan apa kita kata, kita punya untuk berada di dalam majlis ilmu yang sebegini, tuan-tuan. Semoga hajat, hasrat, tujuan, apa lagi kita nak buat, objektif, apa-apa pun lah, tuan-tuan, untuk kita nak jadi manusia yang baik itu, insya-Allah diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sekali lagi pada malam ini kita diberi kesempatan untuk sama-sama kita membincangkan ataupun mengambil pengajaran, barangkali mengambil mana-mana yang baik untuk kita kongsi bersama, dan mana-mana yang tidak baik itu, tuan-tuan, kita jadikan sebagai sempadannya, insya-Allah. Dan malam ini kita masuk ke dalam perbincangan hadis akhir zaman, 40 hadis akhir zaman ini. Kita masuk ke hadis yang ke-21. Tuan-tuan, kita dah masuk ke hadis yang ke-21. Kita pejam celik, tuan-tuan, dah 21 hadis kita bercakap
Malam ni masuk yang ke-21. Kita cuba nak faham dan kita cuba mana yang baik itu nak ambil, tak baik itu kita cuba elak-elakkan, tuan-tuan. Hadis yang tajuk yang ke-21 ini diberikan tajuk oleh pengarang, tuan-tuan, ahli ibadat yang jahil dan ulama yang fasik. Ringkas saja tajuknya, tuan-tuan. Hadisnya pun cukup ringkas. Ringkasnya hadisnya, tuan-tuan. Ahli ibadat yang jahil, ulama yang fasik. Ada beberapa istilah di situ. Istilah jahil, istilah fasik. Sering kita harus dengar, tuan-tuan. An Anas qala. Anas di sini ialah Anas bin Malik, tuan-tuan, seorang sahabat Nabi. Anas berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anas berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Nabi bersabda. Apa dia sabda Nabi? Yakunu fi akhir zamani ubadun juhalun wa qurra'un fasaqatun. Akhrajahu Ibnu Adiyin fil Kamil. Tuan-tuan, dalam riwayat ini maksudnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ada yakunu fi akhir zaman, pasti akan datang di akhir zaman. Apa dia? Nabi kata ada dua golongan ini. Ubadun juhalun, ahli ibadat yang jahil, wa qurra'un fasaqatun, dan ulama-ulama yang fasik. Tapi dia menggunakan sirah qurra'un, qari yang fasik. Dalam riwayat yang lain, tuan-tuan, riwayat Ibnu Hibban, dia menyebut ubadun juhalun wa ulama'un fusaqun. Dia memang dia sebut ulama itu. Dua golongan ini, tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan di akhir zaman nanti. Wallahu alam zaman bila? Zaman kita, zaman akan datang ataupun sudah berlalu, akan ada dua golongan ini. Satu, akan ada orang yang jahil, tuan-tuan, tapi orang jahil ni dia rajin sangat beribadat. Dia beribadat dalam arti kata, tuan-tuan, dalam keadaan dia beribadat dalam keadaan dia jahil. Satu istilah jahil, tuan-tuan. Apa dia jahil ni? Kita selalu dengar jahil, orang kata bodoh. Hang jahil hang bodoh Tuan-tuan, selalu kita dengar macam tu. Tapi istilah jahil ini, tuan-tuan, nak dikatakan bodoh pun bukan kata tak betul, tapi kurang sesuai. Jahil itu kita nak kata bodoh. Sebab apa, tuan-tuan? Waktu Nabi dibangkitkan dulu, sejarah menyatakan bahawa Nabi dibangkitkan dalam kalangan masyarakat pada waktu itu dikenali dengan masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah artinya bukan jahil, bukan bodoh, tapi masyarakat pada waktu itu, tuan-tuan, masyarakat yang jahil ini, apa dia? Jahil ini ialah satu masyarakat yang, kalau jahiliyah itu masyarakat yang jauh daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Okey, dalam hadis kita ini, tuan-tuan, dalam konteks hadis kita ni, Nabi kata akhir zaman nanti akan ada dua golongan ni. Maksudnya, tuan-tuan, sedaya upaya kita cuba untuk nak meletakkan kita jauh daripada golongan ini. Sebab tu Nabi sebut hadis ini sebagai satu peringatan jaga-jaga. Akhir zaman nanti ada dua, ada golongan ni, golongan hamba-hamba yang rajin beribadat, orang jahil tapi rajin beribadat, ubadun juhalun. Dia beribadat rajin, tuan-tuan, tapi jahilnya itu, dia katakan ubadun juhalun, jahilnya, satu jahil di sudut
apa di sudut fiqahnya umpamanya. Dia buat, tapi dia buat ibadat, tapi ibadat yang dia buat itu tuan-tuan dalam keadaan dia tak tahu pun bahawa benda itu sepatutnya dibuat macam mana, tapi dia buat. Dia hanya dalam arti kata, dalam bahasa yang mudah tuan-tuan, dia menjadi pak turut dalam beribadat. Kita harus ingat tuan-tuan, Al-Imam Asy-Syafi'i pernah menyebut dalam kata-kata syairnya ataupun dalam ungkapannya, al-ilmu bila amalin, ilmu yang tidak diamalkan ibarat buah yang tidak ibarat pokok yang tidak berbuah. Dan ilmu amal yang dilakukan tanpa ilmu, dia kata akan gila dan sia-sia. Ini kata Imam Asy-Syafi'i tuan-tuan. Jadi rumusannya tuan-tuan, ubadun juhalun ini, hamba yang jahil ini, dia semayang, tapi ilmu fiqh yang berkaitan dengan sembahyang itu tuan-tuan, nak kata apa, dia jahil. Dia tidak boleh nak bezakan mana antara, contohnya kalau solat, kalau dalam ilmu solat tuan-tuan, perumpamaan yang kita buat, misalnya bandingannya dalam ilmu solat ini tuan-tuan, dia tahu dia buat solat, tapi dalam melaksanakan solat tu dia tak dapat nak bezakan mana di antara perlakuan, perkataan, yang disebut amalan dalam solat itu tuan-tuan, mana satu yang ciri-ciri yang termasuk di dalam rukun, mana satu yang termasuk di dalam sunat-sunat yang dituntut ataupun sunat-sunat ab'ad, mana satu yang termasuk di dalam sunat-sunat hayat. Apatah lagi tuan-tuan, dia tak tahu apa dia syarat sah, dia tak tahu syarat wajib. Masya Allah tuan-tuan. Nah, abang kata di sebalik perlakuan satu ibadat itu tuan-tuan, banyak tuntutan-tuntutan yang perlu kita tahu untuk nak mengelak kita termasuk dalam golongan ubadun juhalun ini tuan-tuan. Tak kira lah apa pun. Kalau kita nak kata ibadat puasa, hari ini tuan-tuan dalam ibadat puasa misalnya, dalam ibadat puasa kita hari ini rajin puasa bahkan kita rajin puasa daripada sembahyang. Ada orang dia rajin sungguh puasa. Puasa ni dia marah kalau orang kata dia tak puasa, dia marah sungguh tuan-tuan. Tapi kalau dia tak sembahyang, dia tak rasa apa-apa. Nah, abang kata termasuk dalam ciri-ciri ubadun juhalun ini tuan-tuan, dia menganggap bahawa puasanya itu hanya sekadar makan, sekadar tak makan, tak minum, tak melakukan perkara-perkara yang batalkan puasa. Benda-benda lain tuan-tuan dia tak ambil kira. Dia tak ambil kira di sebalik tuntutan puasa itu ungkapan, percakapan, dia kena jaga lidah dia kena jaga mata dia, kena jaga telinga dia, itu dia tak ambil kira tuan-tuan. Jadi na'udzubillah min zalik, kita bimbang, kita takut tuan-tuan, kita termasuk dalam golongan yang disebut oleh Nabi ini ubadun juhalun. Kenapa tuan-tuan ahli ibadat jahil ini? Kenapa ahli ibadat ini jahil? Dia mampu, dia beribadat tuan-tuan. Ada kaitannya dengan qura'un fasaqatun ini. Apa dia? Satu, ahli ibadat ini jahil sebab pertama dia tidak diajar oleh ulama. Dia tak diajarkan ilmu oleh orang yang sepatutnya. Tak ada orang nak mengajar. Iyakah tidak ada orang mengajar? Ataupun yang kedua tuan-tuan, kalau dia tak ada orang mengajar, yang kedua dia tak mau, dia disebut sebagai dia tak mau mengaji tuan-tuan, dia tak mau belajar, dia tak mau tahu ilmu yang betul daripada ulama. Ada dua tuan-tuan. Satu, dia tak dapat ilmu yang betul daripada ulama, ataupun yang kedua, dia tak mau mengaji ilmu yang betul dari ulama. Tuan, dua ungkapan tu. Akibatnya maka dia termasuk dalam ubadun juhalun. Jadi tuan-tuan, kita renung-renungkan muhasabah diri kita tuan-tuan. Adakah kita termasuk, na'udzubillah, daripada termasuk dalam golongan ubadun juhalun? Sebab apa tuan-tuan? Beribadat
dalam arti kata dalam keadaan tak tahu beribadat, tak tahu apa nama tidak mengetahui hukum hakam yang berkaitan dengan ibadat, maka dia akan termasuk dalam ciri-ciri ibadat yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, segala yang kita buat itu akan menjadi disebut sebagai istilah apa nama, kalau dalam puasa tu dia kata ju' wal atas, dia akan dapat letih, dahaga, dapat lapar, dapat dahaga, dapat letih semata-mata kalau puasa tanpa ada ilmu puasa. Macam tu juga tuan-tuan, ibadat solat yang kita buat. Tuan-tuan, kita tekan sangat ibadat solat ni pasal apa tuan-tuan? Apa-apa perumpamaan bila kita sebut solat, bila kita sebut ibadat, orang ketekankan ibadat solat. Nah, habaq kat kita tuan-tuan, itulah ibadat yang paling nombor satu kita kena jaga. Orang yang jaga solat dia tuan-tuan, insya-Allah dia akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kata-kata ulama tuan-tuan, nak baiki seseorang itu, baikilah solatnya. Baiki solat. Dan nak baiki solat seseorang itu tuan-tuan, kita nak baiki solat dia tuan-tuan, dia kata baikilah hatinya. Saling berkait antara satu sama lain tuan-tuan. Nak baiki hati, nak ubati hati, tidak ada cara lain tuan-tuan kecuali dengan ilmu. Ilmu itu nur. Jadi Nahabak kata tuan-tuan, saling berkait sebenarnya antara satu sama lain. Solat jadi disebut sebagai imaduddin, tiang agama. Solat baik, insya-Allah tuan-tuan, kita akan dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ibadat solat ini lintang pukang tuan-tuan, maka lintang pukanglah ibadat-ibadat lain. Sebab tu orang selalu sebut, kalau perumpamaan berkaitan dengan ibadat, maka orang akan ambil solat itu sebagai contohnya tuan-tuan. Sebab Nahabak kata peri pentingnya solat ini tuan-tuan. Hari ini saya baca dalam satu buku tu tuan-tuan, tentang kesilapan dalam solat. Antaranya satu, solat dalam keadaan dia tidak ada ilmu berkaitan dengan solat. Tuan-tuan, kita hari ini cuba kita perhati tengok, kadang-kadang semayang, solat lama dah, tapi ada lagi perlakuan yang dilakukan itu tuan-tuan, memang kita nampak dia buat itu hanya sekadar ikut-ikutan, dia ikut orang semata-mata, bukan berasas kepada ilmu yang dia mengaji. Tuan-tuan, banyaklah tuan-tuan. Antaranya dia kesan di sana, dia sebut dalam perlakuan solat itu ada kesilapan yang dibuat tuan-tuan. Setengah orang hanya memahami niat itu dengan usalli sahaja. Dia sebut usalli fardal maghribi salasa raka'atin ma'muman lillahi ta'ala, dilafazkan di mulut Allahu Akbar, dia terlupa tuan-tuan, yang dia sebut itu hanya lafaz. Dia termasuk di dalam hayat untuk nak menyokong apa yang ada dalam hati, sedangkan niatnya itu adalah di hati. Ramai tuan-tuan, khususnya kita tengok anak-anak, adik-adik, anak-anak remaja kita kadang-kadang tuan-tuan, dia tak tahu pun nak niat dalam hati itu, tuan-tuan, dia tak tahu tuan-tuan. Dia merasakan usalli yang dia sebut tu pun dah niat. Nahabak kata tuan-tuan, usalli itu bukan niat, usalli itu lafaz. Ada kawan-kawan sahabat-sahabat kita yang mengatakan itu bid'ah, Nabi tak pernah sebut pun usalli. Tuan-tuan, memang Nabi tak sebut usalli, sebab Nabi warak mana tak sebut usalli. Yang kata Nabi tuan-tuan, Nabi tak pernah sebut warak lah, tak pernah sebut usalli itu. Tuan-tuan, tapi ada dalam pendapat Imam Asy-Syafi'i, tuan-tuan, dalam ulama Asy-Syafi'i membolehkan kita menyebut apa nama usalli itu sebagai, dia kata, untuk kita nak memudahkan, memandu apa yang kita nak sebut dalam hati. Abang kata, maka ulama meletakkan, melafazkan usalli itu adalah termasuk di dalam ciri sunat hayat. Hayat tuan-tuan, tuan-tuan tak lafaz pun tak apa, tuan-tuan lafaz pun tak apa. Sunat ni tuan-tuan, bila kita kata tak apa tu, maka kita ambil lah yang buat nak
nak bagi menampakkan bahawa solat kita itu lebih sempurna, termasuk di dalam sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah kamu seperti mana kamu tengok aku solat, kata Nabi. Artinya yang diajak oleh Nabi itu sempurnanya. Di sana ada dengan rukunnya, ada yang disebut oleh ulama sebagai sunat hayatnya dan sunat abaatnya, tuan-tuan. Kita pun sekurang-kurangnya kita kena tahulah mana yang termasuk di dalam sunat abaat, mana yang termasuk sunat hayat, tuan-tuan. Hayat pun, tuan-tuan, sedaya upayalah kita cuba untuk buat dalam solat. Rukun memang kita kena buat, tuan-tuan. Dalam solat kita ambil contohnya, rukun ibarat kepala. Rukun dia kata ibarat kepala kepada seorang manusia. Bayangkan kalau kepala tak ada, rukun tak ada, habis. Rukun solat yang 13 tu kita tak jaga, tuan-tuan, kita tak pelihara. Kita 13 mazhab, kita 13 Syafi'i. Ada mazhab lain sampai 17. Pasal 17 dia pisahkan tomak ninah setiap satu-satu tu. Macam kita termasuk sujud dan tomak ninah, rokok dan tomak ninah, i'tidal dan tomak ninah. Artinya mazhab lain i'tidal satu rukun, tomak ninah dalam i'tidal tu satu rukun, tomak ninah dalam rokok itu satu rukun. Dalam membicarakan tomak ninah ni pun, tuan-tuan, tomak ninah itu pun, tuan-tuan, kita kadang-kadang dia kata antara kesilapan yang sering kita buat, kita subhanallah, subhanallah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih tu 3 kali tu senapah yang kita buat. Senapah yang kita buat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Senapah sahaja kita buat tu, dia kata itu, dia kata dalam buku tu dia kata kurang mencukupi tomak ninahnya. Kalau tu tak cukup, tuan-tuan, apatah lagi kalau dalam Fatihah senapah. Allahu Akbar. Kalau Fatihah senapah, tuan-tuan, pernah satu ketika Nabi tengok, Nabi mengerti dengan ekor mata seorang Arab semayang. Lepas tu habis semayang dia mai jumpa Nabi. Nabi kata hang semayang lain. Dia semayang lain, dia pergi semayang, dia mai jumpa Nabi, hang semayang lain. Sampai 3 kali dia ulang alik. Pasal apa? Nabi kata hang semayang tapi hang tak semayang. Dia kata sebab apa? Sebab tidak ada tumaninah. Jadi dia kata rumusannya dalam tumaninah, tumaninah tu dia kata paling kurang dia kata dalam kita nak pastikan tumaninah dalam dalam rokok, dalam i'tidal, dalam sujud, antara sujud yang kali kedua semua tu nak pastikan tumaninah, dia kata paling tidak pun kita bertasbih itu dalam keadaan kita bernafas. Maksudnya bukan putih nafas dah. Bukan kata tak bernafas, ni kita sekali nafas aja. Jadi dia kata nak mencukupi tumaninah itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, tidaklah subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, macam terlampau laju, nafas aja. Jadi nafas kata, tuan-tuan, banyak lagi benda-benda yang macam tu yang perlu kita kita teliti lagi. Sebab apa, tuan-tuan? Kita nak melaksanakan ibadat solat itu, umpama contohnya ibadat yang benar-benar dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab ada satu hadis, saya tak ingat matan dia, tapi dia punya mafhum lebih kurang di akhirat besok, tuan-tuan, kita semua pahala ibadat, pahala solat itu akan dia kata solat itu akan yang menjadi, kalau solat itu menjadi hujah kat kita, solat itu akan menjadi pembantu ataupun menjadi kita punya pembenteng kita. Satu, sama ada. Yang kedua, solat itu menjadi hujjatu alaina. Solat ni dia kata solat itu akan akan dilipat seperti kain buruk, dibaling kepada kita. Sebab apa? Solat kata dia tak pernah jaga pun kata susila ataupun dia punya apa yang berkaitan dengan solat tu, tuan-tuan, dia tak pernah tahu pun. Jadi tuan-tuan, sahabat kata very penting untuk kita nak
ilmu berkaitan dengan solat contoh, nak mengelak daripada kita termasuk di dalam golongan yang disabdakan oleh Nabi, ubadun juhalun. Dan golongan yang kedua, qurra'un fasaqatun. Qurra'un fasaqatun ini diterjemahkan dalam hadis yang ini, dia kata qari yang fasik. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Dalam hadis kita ni, qurra'un fasaqatun diterjemahkan dengan ulama-ulama yang fasik ataupun orang alim yang fasik. Terbalik tuan-tuan, akhir zaman ni, orang yang rajin, orang jahil rajin beribadat, tapi ada pula orang yang ada ilmu, orang yang alim, disebut sebagai orang fasik. Tuan-tuan, istilah nama fasiqun ni, orang fasik ni apa dia tuan-tuan? Orang fasik ini ialah orang yang mengekalkan ataupun orang yang sentiasa ataupun selalu mengekalkan dosa. Tak kira dosa besar, bahkan dia memandang dosa kecil itu, memandang remeh ke dosa kecil. Itu orang fasik. Kita kata orang fasik ni ringanlah. Jangan tuan-tuan, kalau kita menganggap kata fasik itu ringan, kita silap tuan-tuan. Contohnya kita orang lelaki-lelaki nak jadi wali dekat anak, kalau wali itu fasiqun, na'udzubillah tuan-tuan, wali kita tak diterima. Bila wali tak diterima, bayangkan dia punya benda-benda yang terjadi lepas tu tuan-tuan. Rentetan itu, na'udzubillah. Apapun sebenarnya, pengarang kata syaitan telah berusaha sedapat mungkin untuk menyesatkan manusia. Ini kerja syaitan tuan-tuan. Orang jahil, syaitan akan buat bagi dia rajin beribadat. Orang yang beribadat, orang yang alim pula tuan-tuan, orang yang ada ilmu, dia akan buat dengan cara orang ada ilmu. Dia buatlah tuan-tuan, dengan ilmunya itu kadang-kadang antara lima jalan ataupun lima sebab manusia itu menjadi bongkak dan takbur, menjadi riak dan sebagainya. Antaranya ialah melalui ilmu yang dimilikinya. Tuan-tuan, yang kita nak sembahyang tu, umpamanya tuan-tuan, orang yang main masjid, orang yang main surau, syaitan dengan cara dia akan buatlah dengan apa cara sekalipun nak goda orang yang main surau, orang yang main masjid. Orang yang tak main, dia buat cara orang yang tak main. Itu nak habaq kata kerja syaitan tuan-tuan. Bila kita kata kerja syaitan, maka kita tak boleh nak meletakkan kesalahan itu totok kepada syaitan. Ni syaitan punya kerja. Kita nak bagi alasan ke Allah SWT besok, ni syaitan punya kerja, ya Allah, kau pun tak boleh main. Tak tuan-tuan, Nabi dah bagi tahu, Allah dah bagi keizinan dekat syaitan ni lampu hijau untuk nak menyesatkan Bani Adam ini, anak Adam ni. Syaitan dapat lampu hijau. Jadi tuan-tuan, sekurang-kurangnya kita tahulah cara nak mengelak ataupun cara-cara nak menutup pintu-pintu daripada dimasuki oleh syaitan. Tuan-tuan, antaranya dalam nak sembahyang itu, kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi diperbincangkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu bila? Waktu kita nak angkat takbir ke? Waktu mana? Kita selalu dengar orang angkat takbir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, usolli. Tak ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim waktu nak angkat takbir. Tak ada pun dalam perbincangan ilmu fiqh. Dalam sunnah hayat pun tak termasuk. Bila a'udzubillah tuan-tuan? A'udzubillah waktu nak basuh tangan, ambil wudu. A'udzubillah nak ambil wudu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim waktu tu. A'udzubillah waktu nak angkat takbir, a'udzubillah. Qul a'udzu birabbin nas, kita baca qul a'udzu bin nas, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas. A'udzubillah tu baca a'udzubillah sebab nak baca qul a'udzu bin nas, bukan a'udzubillah nak angkat takbir. Kemudian a'udzubillah bila lagi?
bila kita nak baca nak baca Fatihah, kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tuan, yakinlah bila kita sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim tu, betul kita minta lindung, Allah akan lindung kita. Kita nak minta kat siapa tuan-tuan? Kita minta kat Allah. Kita minta, kalau bila minta kat orang tak boleh tuan-tuan, syirik. Kita minta kat Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Termasuk dalam hayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, waktu mana? Waktu nak baca Fatihah, dan waktu nak baca surah, termasuk dalam kategori sunat hayat. Yang kita dengar rata-rata orang tak baca pun a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pasal apa? Allah, sunat je ustaz, sunat hayat, sebab tu tak berat sangat kan. Kalau abad tu berat sikit, dia kata tu pun bercambah orang tak buat kan. Dia orang janganlah orang tak buat. Kita pandang hayat itu doa iftitah, itu kita buat. Pasal apa? Doa iftitah. Sedangkan a'udzubillahi minasyaitan tadi tu, dia punya dari segi kedudukan dia tu sama dengan doa iftitah tu, sama kedudukan dengan baca surah tadi. Tapi kita tak sebut pun a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi tuan-tuan, insya-Allah lepas ini kita cuba ingat nak baca Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim dulu. Tapi jangan kuatlah, tapi kalau a'udzubillahi, tak kuat tuan. Just kita minta a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dah cukup. Nampak kata tuan-tuan, kita nak ambil juga hayat tadi. Okey, oleh kerana itu syaitan dia menggunakan beberapa cara yang berlainan kepada orang-orang yang beriman ini. Bagi si jahil, orang yang tak ada ilmu, syaitan selalu menyuruhnya supaya rajin berbuat ibadat. Orang yang tak ada ilmu ni tuan-tuan, orang yang kurang ilmu tu, syaitan akan kata hampir mayang, hampir majid, hampir beribadat tuan-tuan. Dia bagi dia goda macam tu. Sebab apa? Kerana dia tahu, syaitan pun tahu, ibadat orang yang jahil itu tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan pun tahu, orang jahil bila dia rajin beribadat, dia beribadat, tahu ibadat dia Allah tak akan terima, artinya ibadat dia tak akan ke mana-mana. Lepas tu dia kata, pilih beribadat, pilih majid, rajin-rajinlah. Tuan, syaitan juga tidak mau orang jahil itu rajin mengaji. Sebab apa? Kerana bila ia mengaji, ia akan memperbaiki ibadahnya, maka ibadah tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang berarti kekalahan di pihak syaitan. Sebab tu orang jahil ini tuan-tuan, dia kalau sebut nak mengaji ni, dia rasa berat sangat. Nak dengar kuliah-kuliah ni, dia rasa macam dia tahu belakang dah. Tentu kita kadang-kadang main sifat tu, main sikap tu, kata Allah nak tak ada lah ustaz nak cakap tu, sebenarnya kita dah tahu dah. Memang pun tuan-tuan, kita dah tahu dah apa yang ustaz tu nak cakap, apa yang guru tu nak